Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Siapakah Mani Purindam? Mani Purindam atau nama lainnya adalah Syekh Amir Badaruddin atau Syekh Matraluddin. Mani Purindam merupakan putera kedua kepada Sultan Pahili Gujarat dari benua Keling bernama Raja Nizamul Muluk Akbar Shah yang memerintah sekitar tahun 1335 sehingga 1388. Asal-usul Mani Purindam disebut dalam Sulalatus Salatin suntingan A. Samad Ahmad seperti berikut. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan ada sebuah negeri di benua Keling, Pahili namanya, Nizamul Muluk Akbar Shah nama rajanya. Adapun raja itu Islam dalam agama Nabi Muhammad SAW, maka baginda beranak 3 orang, 2 lelaki dan 1 perempuan. Yang tua Mani Purindam namanya, dan yang tengah Raja Ahbar Muluk Shah namanya, dan yang perempuan Damia Seri Wandi namanya. Mani Purindam telah mengembara dan berdagang ke Pasai dan Melaka serta mengembangkan zuriatnya di kedua-dua tempat itu. Dalam perjalanan ke Pasai, kapalnya telah mengalami kerosakan di Sungai Jambu Air. Di sana beliau telah menikahi Puteri Chandan Dewi, iaitu puteri kepada Sultan Muhammad Said Malikus Zahir yang merupakan Sultan Samudra Pasai ke-6. Perkahwinan Mani Purindam dengan Puteri Chandan Dewi melahirkan keturunan yang berkerabat dengan Kesultanan Delhi dan Serdang. Tun Sri Lanang dalam sejarah Melayu menyebut bahawa Mani Purindam telah datang ke Melaka sebagai pedagang permata dengan 7 buah kapal dagang beserta pengawal. Beliau telah disambut dengan baik oleh Sultan Muhammad Shah, Sultan Melaka ketiga 1424 sehingga 1444. Di Melaka pula, Mani Purindam telah berkahwin dengan puteri bangsawan Aceh bernama Tun Ratna Sendari. Perkahwinan itu melahirkan 2 orang cahaya mata, iaitu Tun Ratnawati dan Tun Ali. Tun Ratnawati telah berkahwin pula dengan Sultan Muhammad Shah, dan dari perkahwinan ini mereka mendapat seorang putera bernama Raja Kasim yang menjadi Sultan Melaka ke-5 bergelar Sultan Muzaffar Shah, yang menggantikan Raja Ibrahim, Sultan Melaka ke-4 bergelar Sultan Abu Syahid. Sultan Muzaffar Shah memulakan keturunan Melayu Keling bagi kerabat raja-raja Melayu di Melaka, Johor dan Perak. Pada abad ke-15 lagi, telah berlaku ikatan perkahwinan campur antara bangsawan Melayu dengan pedagang, pengembang agama Islam dan bangsawan dari luar seperti dari benua Keling dan juga di semenanjung Arab. Toleransi dari segi perkahwinan yang berasaskan kahwin sama agama membentuk keturunan kacukan yang merupakan fenomena biasa di Melaka hingga ke hari ini. Perkahwinan golongan bangsawan Melayu dengan Keling turut memulakan persaingan kuasa politik antara orang Melayu dengan Keling atau Tamil Muslim.
ia sampai kepada kemuncaknya apabila Sultan Muhammad Shah mangkat pada tahun 1444. Bendahara Seri Wak Raja dan kerabat diraja Melayu yang lain telah melantik Raja Ibrahim sebagai Sultan Melaka keempat. Tetapi kerabat Keling mahukan putera kedua iaitu Raja Kasim yang berketurunan Keling di sebelah ibunya menjadi raja dengan dakwaan fitnah bahawa Raja Ibrahim mula mengembalikan pengaruh Hindu di dalam istana. Apabila dilantik menjadi Sultan, Raja Ibrahim sebenarnya tidak pernah mengisytiharkan menggunakan gelaran Seri Paramiswara Dewa Shah dan tidak pernah mengaku beragama Hindu seperti yang tercatat dalam sejarah. Baginda masih tetap dengan pegangan agama Islam. Ini disebabkan oleh fitnah yang dibuat oleh Raja Kasim bagi mendapatkan sokongan rakyat terhadapnya untuk menjatuhkan pengaruh Raja Rokan dan Sultan Abu Syahid Shah. Dalam pertelingkahan Melayu Keling tersebut, Raja Ibrahim telah ditikam hingga maut. Bendahara Seri Wak Raja kecewa dengan keadaan itu kerana pewaris keturunan Melayu telah mangkat dan ini menandakan permulaan pemantapan kuasa Keling di Melaka yang turut memberi kesan kepada penguasaan perdagangan, politik dan sosial di Melaka dan empayanya. Bagi meredakan suasana politik yang tegang, Sultan Muzaffar Shah telah mengahwini Tun Kudu iaitu puteri kepada Bendahara Seri Wak Raja yang telah meninggal dunia kerana diracun orang. Seterusnya, untuk mengelakkan berlaku perang saudara dan perpecahan empayar yang luas, Sultan telah mengarahkan bapa saudaranya, Bendahara Tun Ali, meletakkan jawatan yang kemudiannya digantikan oleh kekanda Tun Kudu iaitu Tun Perak sebagai Bendahara Melaka baru. Langkah bijak Sultan telah menyebabkan konflik politik Melayu Keling menjadi reda. Lagipun, Tun Perak adalah seorang yang berkaliber sebagai pemimpin, penasihat raja dan panglima perang. Penglibatan golongan Keling dalam politik, ekonomi dan sosial Kesultanan Melayu Melaka berlarutan dan amat aktif melibatkan tokoh-tokoh lain seperti Naina Citu, Naina Sura, Raja Mandalia sehinggalah kepada kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Tun Perak meninggal dunia pada tahun 1498 dan telah berjaya meloloskan lagi empayar Melaka di samping mengawal keseimbangan kuasa antara Melayu Keling. Jawatan bendahara digantikan oleh adiknya Tun Putih tetapi hanya dalam masa singkat sahaja. Apabila beliau meninggal dunia, jawatan bendahara jatuh semula ke tangan bendahara keturunan Keling iaitu Tun Mutahir. Penguasaan Tun Mutahir dalam pentadbiran Melaka menyebabkan perdagangan Melaka hampir dimonopoli oleh golongan pedagang Keling. Pada tahun 1509, Laksmana Diego Lopez de Sequeira tiba di pelabuhan Melaka dan kedatangannya menandakan satu perubahan besar bagi empayar Melaka dan kawasan berdekatan dengannya. Kerajaan Melayu Melaka runtuh pada tahun 1511 dan Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Melaka terakhir telah berundur ke Muar, selepas itu ke Batu Sawar. Turut serta dalam pengunduran tersebut ialah ayahanda Tun Sri Lanang iaitu Bendahara Paduka Raja Tun Ahmad. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas kita mengetahui latar belakang Manipuridam yang memberikan kesan besar kepada pemerintahan dan keturunan Kesultanan Melaka,
pasti ramai ingin mengetahui di manakah makamnya. Pernahkah anda menonton video saya pada 26 Februari 2020 di mana saya melawat sebuah makam panjang yang didakwa adalah makam Hang Tuah di Tanjung Keling? Jika belum tonton, sila tonton video tersebut supaya anda faham dengan perkembangan terbaru pada video ini. Di sini saya sertakan link video tersebut atau boleh search pada ruangan video yang lepas. Pada video tersebut, kami masih baru dalam ilmu kebatinan. Jadi, masa disebut makam Hang Tuah di Bentan adalah bersifat kemungkinan kerana kami merujuk kepada beberapa dakwaan di media sosial dan internet ketika itu. Walaupun begitu, kami sangat pasti pada waktu itu dari sumber batin bahawa makam panjang ini di Tanjung Keling bukan makam Hang Tuah yang sebenar. Ketika itu, kami menyebut bahawa ini kubur pedagang kaya dari India. Poinnya sudah tepat, cuma waktu itu kami tidak tahu siapa namanya. Kemudian video seterusnya pada 22 September 2020 yang bertajuk Makam Lang Buana sebenarnya makam Hang Tuah di Jasin, Melaka telah menjawab kebenaran di mana makam Hang Tuah yang sebenarnya. Kenapa dalam Sulalatus Salatin menulis makam panjang di Tanjung Keling adalah makam Hang Tuah, sedangkan dalam hikayat Hang Tuah tidak menyatakan di mana makamnya dan hilang begitu sahaja, selain terdapat yang mengatakan Hang Tuah meninggal dunia di Perak. Di sinilah akan saya rungkai dan bongkar maklumat dari sumber batin dari makam Tun Sri Lanang, dan tiba masanya bangsa Melayu tahu tentang kebenarannya naskah Sulalatus Salatin ini. Sebenarnya, ada muslihat dalam penghasilan Sulalatus Salatin oleh Tun Sri Lanang. Malah, penghasilannya bukan untuk kebanggaan kepada bangsa Melayu, tetapi untuk diri dan keturunannya. Untuk pengetahuan semua, makam panjang di Tanjung Keling ini sebenarnya adalah makam moyang kepada Tun Sri Lanang, iaitu Mani Purindam. Beliau menulis itu makam Hang Tuah adalah kerana beliau mahu makam Mani Purindam dimuliakan seperti yang dapat kita lihat sekarang. Beliau tahu Hang Tuah adalah satu tokoh pejuang Melayu yang hebat dan sangat disanjung oleh masyarakat Melayu. Maka, jika dia tidak menulis ini makam Hang Tuah, dia bimbang makam Mani Purindam ini akan tinggal terbiar. Atas faktor itu, beliau sanggup melakukan pengkhianatan melalui penulisannya supaya generasi akan datang dapat dimanipulasi tentang apa yang ditulis dalam Sulalatus Salatin. Beliau memikirkan apa guna dia mencari pengiktirafan dari bangsa Melayu sedangkan keturunannya sendiri telah dikhianat oleh bangsa Melayu. Beliau beranggapan bangsa Melayu pengkhianat, bodoh dan pemalas. Ini menunjukkan hatinya ada sikit dendam kepada bangsa Melayu. Kita sendiri dapat melihat bagaimana Sulalatus Salatin diiktiraf oleh bangsa Barat melalui UNESCO sebagai sejarah Melayu yang lengkap dan terbaik kerana dalam penulisan Sulalatus Salatin menjurus kepada kelemahan dan bukan mengangkat bangsa Melayu itu sendiri. Kita sendiri tahu penubuhan UNESCO untuk memelihara banyak kepentingan sejarah yang banyak memihak kepada Barat supaya generasi Melayu akan datang akan anggap Barat lebih hebat dari bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Itulah matlamat mereka yang sebenar secara halus. Malah, mereka akan menyalurkan pelbagai bantuan kewangan melalui pelbagai cara termasuk pelancongan. Dengan cara itu, kita akan mudah dikaburi dengan faktor material dari mereka berbanding menjaga maruah sejarah bangsa Melayu itu sendiri. Saya melihat manuskrip Sulalatus Salatin ini sebagai salah satu elemen gerakan sebagai duri dalam daging pada sejarah Melayu itu sendiri. Merosak secara halus pada pemikiran dengan cara memutarbelitkan sesuatu cerita tanpa generasi sekarang ketahui kebenaran yang sebenarnya, sehinggakan penulisan beliau menjadi punca pertelingkahan pada generasi muda kini
tentang sejarah Melayu. Tahukah anda bahawa generasi Melayu yang sezaman dengan Tun Sri Lanang sendiri pun tidak mempercayai apa yang ditulis oleh beliau, kerana Melayu ketika itu banyak berpegang kepada hikayat Hang Tuah. Masyarakat Melayu ketika itu tahu Sulalatus Salatin yang ditulis hanya 30% sahaja yang benar, dan selebihnya adalah berdasarkan kesimpulan dan pandangan beliau sendiri, dengar kata orang atau cakap orang, dan tiada kajian yang mendalam untuk mendapatkan kebenaran sesuatu cerita tersebut. Sebab itulah naskah Sulalatus Salatin disiapkan dalam waktu yang sangat singkat, iaitu selama 2 tahun sahaja, bermula dari tahun 1612 dan siap pada 1614. Waktu yang diambil sangat singkat ini tidak masuk akal jika penulisannya disertakan dengan kajian mendalam yang pastinya akan memakan masa yang lama. Jadi, kalau masyarakat Melayu ketika itu tidak percaya naskah Sulalatus Salatin, mengapa pula kita sekarang terima bulat-bulat? Maka saya sarankan kaji setiap kata-kata yang disampaikan dalam Sulalatus Salatin dengan lebih mendalam sebelum menerimanya sebagai sejarah Melayu yang sahih, dan sejarah Melayu ini perlu disusun balik dengan ketepatan berdasarkan kajian yang mendalam. Semoga usaha memertabatkan sejarah Melayu berdasarkan sejarah yang sebenar melalui kajian mendalam secara bebas tanpa ada unsur-unsur manipulasi dan kepentingan kepada sesetengah pihak dapat dilaksanakan. Jika matlamat ini tercapai, insya-Allah sejarah Melayu akan lebih baik dan sempurna. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini, dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.